Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian kita. Pada malam ini insya-Allah pada pusingan pengajian kita tentang penafsiran Al-Quranul Karim daripada surah Ghafir. Maka marilah sama-sama kita letakkan hati nak dengarnya ajaran Allah Jalla Jalaluh daripada ajaran yang Allah Ta'ala kirim mari kepada kita sebagai kitab, sebagai surat kiriman daripada Allah Ta'ala kepada kita sebagai manusia melalui Jibril alaihissalam sebagai rasul bagi malaikat dan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi manusia dan jin. Maka kita adalah orang yang beriman, kita sambutkan ajaran Allah Ta'ala itu dengan dua-dua belah tangan kita. Itu adalah satu anugerah yang janganlah kita sebagai orang beriman terlupa sama sekali. Selama mana kita duk pakai hidup atas muka bumi ini, jangan kita terlupa nikmat hak Tuhan beri kita melalui perkara yang tersebut tadi. Pada perjumpaan kita yang telah lepas, kita telah mentafsirkan akan beberapa ayat sampaikan kepada ayat 44 daripada surah Ghafir. Setelah daripada seorang yang beriman di kalangan orang yang beriman tu, orang hak duduk dalam keluarga Firaun tu, beriman kepada Musa alaihissalam. Dan dialah
naik bangkitkan diri dia, tunjuk pendirian dia, kata dia nak kepada kebenaran, nak kepada beriman kepada Musa yang bawa ajaran Allah Ta'ala kepada manusia. Setelah daripada Firaun itu, dia tubik pula rancangan nak bunuhnya Musa alaihissalam, kerana orang apabila tidak ada jalan nak bantahkan kebenaran, pasti dia nak cari jalan untuk nak sekatkan dakwah bagi orang yang bawa kebenaran, sama ada daripada rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan berbagai-bagai. Kemocok sekali iaitu akhir sekali yang nak bunuhlah. Lalu seorang yang beriman di kalangan ahli Fir'aun tadi itu, rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu tu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, dia nasihatkan kepada kaum dia, seolah kata yang nak tujukan perkataan dia tu hak kemocok sekali, iaitu kena kepada Fir'aun lah. Kerana Fir'aun lah orang yang jadi kepala dalam masalah nak merancangkan rancangan untuk nak sekatnya dakwah Musa alaihissalam. Dia ini orang yang cidik, orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang thiqah di dalam diri dia. Makna kata dia percaya kepada diri dia, ajaran yang dia bawa tadi tu kata benar. Dia bangun menzahirkan iman dia di hadapan Tagut, hak besar sekali, iaitu Firaun. Tahu kata bahaya, tahu kata diri dia tak akan dapat bahagia hidup, akan tetapi dia sanggup nak bangun, sanggup nak royak, sanggupnya nak menzahirkan pendirian dia di hadapan Firaun alaihi laknatullah dan kaum-kaum yang tak beriman, sebagai mudafi', pembantu bagi Musa alaihi salam, sebagai pembantu bagi Musa alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala ni sebut akan ini kisah, sebut terhadap pendirian orang umpama ni. Kita nak diri kita ni kekal atas muka bumi dengan kebaikan yang tak terputus-putus walaupun kita kembali kelik kepada Allah, kena berpendirian umpama ni. Barulah kita itu jadi seorang yang berjaya di dalam guna hidup. Ya tahulah, apabila dia menzahirkan kekuatan iman dia kepada Musa alaihissalam, apa nak berlaku di diri dia, dia tahu. Kerana orang yang berakal ni apakah tak tahu. Akan tetapi dengan sebab dia itu menzahirkan kekuatan iman dia di hadapan Firaun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Akhir sekali ada hujah. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala royak di dalam Quran, kata dia tu duk penjelasan kepada Firaun dan kaum dia. Hingga akhir lagu mana? Hingga akhir kata mereka itu mengiling juga, tak say juga. Ini nak ayat kata hidayah tak ada duduk di pendakwah. Pendakwah ni kerja kita royak ya. Royak. Lepas royak. Nasihat. Beri alasan. Dengan berbagai-bagai tenaga yang Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Akan tetapi nak berjaya tak berjaya, itu bukan kerja pendakwah. Kita sebagai orang Islam nak calon diri kita sebagai pendakwah ni kena tahu. Kalau tak tahu nak buat kerja ni medan ni tak boleh. Jadi menyakit hati ya. Kita royak benda benar. Manusia tolak benda benar. Kita sangka kata kita ni tak kuasa nak kemukakan kebenaran. Sedangkan hak kita kemuka tu sehabis-habis kebenaran dah. Dengan alasan, dengan gaya bercakap, dengan cara fikir dan sebagainya daripada sebab-sebab nak bantukan kebenaran. Tapi nak orang terima, hati dia tu terbuka, terimanya hujah bukan duduk di tangan kita.
Ingat molek ni, kita nak jalan hadap ke depan ni, tak kira lah. Dakwah ni makna nak orang nak dakwah kepada agama Tuhan. Mak pak nak dakwah nak pada agama Tuhan. Jala juga, bukan makna kata nanti duduk atas meja sekarang, kita jadi ibu bapa ni. Nak dakwah anak kita kepada ajaran Tuhan ni. Terkadang tak berjaya, terkadang berjaya. Tapi nak ayat kata jangan kecil hati dalam masalah kita nak kerja kebaikan ni. Ni tengok ni. Seorang yang berimej dengan Musa ni. Sampaikan dia ni taruh email dia, tak royak email dia 100 tahun. Tak royak ke siapa. Mi'ah am, 100 tahun. Akan tetapi, ya satu hari kena tunjuk pendirian. Maka pendirian lagu ni ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tuhan sebut di dalam Quran dia. Sehingga boleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW boleh ambil pengajaran daripada ini kisah. Akhir sekali dia kata, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Setelah daripada dia ala seh, kaum dia dan Fir'aun ngiling juga tak sih. Tak nampak. Tak nampak dengan alasan dia. Tak nampak nak turut. Nampak orang royak tapi nak buat tak boleh. Biasa tak kita? Kita cuba tanya diri kita. Orang royak, nampak? Gini. Tapi kita nak gerak tak boleh. Itu nak ayat kata kita ni dikuasai. Bukan kita kuasa penuh-penuh. Kita manusia ni. Tapi ingat, kata apabila kita nak kebaikan, Tuhan beri. Orang juga, apabila tak say kebaikan pun Tuhan beri juga. Ya duduk di atas kita ni nak gapo. Umpama kita dah baca dalam ayat Quran, fa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'ala al-huda. Kaum Thamud Allah Taala nak hidayah kepada dia, nak tunjuk. Hatanya beberapa rasul gi dan mukjizat. Akan tetapi dia tak seterima juga. Itu bukan kerja salah rasul, tak. Bukan salah mukjizat yang rasul itu bawa pergi pun tidak. Tapi hati dia tak nak terima. Lalu apabila orang tak mahu nak terimanya dakwah, tak terimanya kebaikan, kita ni pendirian, orang nak kerja, nak heret manusia ni kepada agama Allah ni subhanahu wa ta'ala, kita nak bercakap lah mana? Kita nak gantung lagu mana hati kita? Gantung di perkataan ayat yang ke-44, Tuhan kata, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ni ayat ni inti hak besar sekali. Sebagai tasliyah, sebagai semangat, sebagai kamlang cai kalau bahasa Sia. Semangat kita untuk nak kita duduk tetap, tak jadi hundur. Dan nak berjalan ke hadapan. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Ya kecek kata, selagi kamu, hei kaum aku, lagi akan ingat apa hak aku kata bagi mung ni. Aku ayat dah, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Aku nasihat dah tapi kamu tu tak suka kepada nasihat. Aku nak heret mung jalan betul tapi mung tak say mung ngiling jalan betul. Aku tak tahu nak buat. Itu makna fasatazkuruna ma aqulu lakum. Selagi kamu akan ingat apa aku dak ayat kamu hari ni. Sudah. Ia tak ada mecok. Masa saya panggil noicai tak ada. Tak ada mecok, tak ada jadi mandak dak. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Kemudian dia tahu dah kata kau tak terima. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku tawakkal. Ufawwid ay atawakkal. Ufawwidu atawakkal al-amri ila Allah. Aku serah urusan itu kepada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'u. Ni dia. Ni kita nak gantung di hak Tuhan. Kuat sini. Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Gantung kepada Tuhan yang tak mati.
Gantung pada hak tu jatuh, gantung pada hak ni mati, gantung pada hak ni lemah. Gantung pada hak ni berdeki kita, gantung kepada hak ni dia tak hendak baik kepada kita. Tawakkal ala Allah. Bila tawakal? Lepas daripada riwayat kerja. Bukan makna kata duk dia serah Tuhan lah. Tak, bukanlah tu. Berapa ayat yang kita tafsir mari hak Tuhan royak dalam Quran nak kasapa di nuktah ni berapa? Bukan gigi mari duk dia wa ufawwidu amri ilallah. Tak. Ia memperjuangkan, berdakwah, seru, beri keterangan, tupah, tenaga, peluh paketing. Kena pakai semangat lagi. Lah mana cuba kita khayal tengok. Kita terkadang nak kecek depan tok nebe, tok meni masalah. Benda yang dia tak suka nak dengar apa kita tak bergamuk nak kecek. Takut, gerung. Ini ni bukan tok meni, tok nebe, tok bergawa, tok menteri, bukan. Firaun. Yang tak ada lagi makhluk yang mengaku ana rabbukumul a'la. Tak ada lagi. Kena pakai gapo? Rain setara mana? Power dia kena setara mana? Semangat kena setara mana? Cuba kita kira. Kita sebagai orang Islam, cuba kira. Nampak setara mana? Ni semangat duk sini. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ufawwid. Tu ufawwidu amri ilallah. Serah ke Tuhan. Urusan hak mana? Mana urusan hak aku buat kerja dah. Ya Allah, aku buat kerja dah. Seolah kata dia panggil Tuhan dah dalam diri dia ni. Tapi dia berlafaz kata wa ufawwidu amri ilallah. Gapo mana amri di situ? Mana dakwati wa hujjati. Dakwah aku, seruan aku, hujah aku, bayinat yang aku bawa datang. Cukup. Wa ufawwidu amri ilallah. Sebab apa kita kena serah ke Tuhan? Sebab yang nyata kata innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat mengetahui, sangat lihat kelakuan hamba dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu kata orang ni hujung jatuh dia duk setara mana. Terkadang kita sebagai manusia, guru ke, ibu bapa ke, ketua kampung ke, pemimpin ke, nak kebaikan berlaku kepada orang duk bawah retah dia. Sampai mimpi-mimpi. Kira-kira sampai luruh rambut-rambut nak kebaikan tu berlaku kepada seorang yang dia itu duk mimpi, duk nampak, duk tayar di dalam akal fikiran. Terkadang tak jadi. Sebab apa? Sebab tu innallaha basirun bil ibad. Untuk nak bakit semangat klik semula. Tuhan tahu dah kata dia nak jadi lagu mana. Tapi bukan mana Tuhan tahu dah kata Firaun tadi dia tak beriman, tapi lah buat gitu dak bukan setara tu. Kena buat kerja dengan cara sungguh-sungguh. Kena ada harapan. Kena ada semangat yang tinggi. Bukan mana kata tak apa tak kena buat Tuhan hendak jadi tu. Dak bukanlah tu. Itu panggil unsur kemunduran. Yang bukan unsur Islam hak asal. Kalau umat Islam duk setara tu cara mikir, tak ada sejarah orang Islam kita. Cari mana sejarah? Buka negara tu, dakwah orang generasi tu, bangsa tu, bahasa tu. Dalam sejarah banyak mana? Dengan apa? Dengan akhlak. Dengan apa? Dengan perniagaan. Tunjuk bab muamalat. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan budi pekerti dan sebagainya. Kurang mana Islam nak dakwah orang dengan pedas? Jarang. Malaikat kalau kita tengok dalam sejarah, sekadar kata kita ni nak mempertahankan orang nak kacau kita. Situ baru nak akaknya alat senjata. Wa illa tak. Gunakan benda hak tersebut tadi. Dia kata wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala tahu hamba dia lah mana.
Ya cerah balik Tuhan tu. Sebab tu dia buat kerja, dia tak jatuh semangat tu. Cerah balik Tuhan tu, dia cerah. Dia tahu kata, dia ada buat kerja ke siapa. Salah kata dia tahu kata diri dia ni budak siapa lah kalau kita kecek bahasa tepat kita ni. Dia tahu. Ni kita terkadang kita tak tahu kata kita buat gapo kerja kerana pia, tak tahu tujuan. Situ apabila lagi sebab sekerat rebah. Kenapa? Kerana kita sendiri, hadaf kita, tujuan kita, matlamat kita tak jelas, tak cerah. Gi sekerat berhenti. Sebab tu kena ambil pengajaran serta usaha dan berdoa. Barulah berjaya kita dalam masalah apa-apa. Apabila ia kata dengan itu perkataan, gapo hak jadi berlaku kepada dia. Tuhan wi gapo apabila kita tu sebut dengan itu perkataan. Ada beberapa perkataan di dalam Quran kita ni, apabila kita sebut, Tuhan setuju, Tuhan redha, Tuhan wi pertolongi. Kita kena tahu. Kita sebagai orang beriman ni nak ambil perkataan tu mari guna dalam hidup kita. Bila lagi kita nak pakai Quran? Masa kita hidup ni kan? Masa kita hidup ni, masa kita nak pakai Quran. Apabila masa kita meninggal, masa kita nak dapat ganjaran. Bagaimana nak dapat ganjaran sedangkan kita tak guna langsung Al-Quran dalam hidup kita? Tak boleh nak jadi. Ada natijah, tetapi tidak ada usaha. Boleh jadi. Kalau budak-budak pelajar ada markah akan tetapi tuan tak masuk periksa, tak baca, tak hafal, tak murajaah, tak masuk kelas dan sebagainya. Itu panggil rish, tipu daya, corruption, salah. Itu dah jadi keruntuhan tamadun umat Islam dengan sebab kita menjadikan orang bukan ahli duduk depan. Nampak tu tak? Itu dia. Setelah daripada Tuhan ni dengar apa yang disebutkan oleh rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dengan itu perkataan Tuhan kata fawaqahumullahu sayyiati ma makaru. Ni natijah. Ni natijah. Natijah gapo hak kita boleh? Dengar Tuhan nak ayat. Dengar kita Tuhan nak ayat kepada kita fawaqahumullahu sayyiati ma makaru. Jadi tengah-tengah ahli Firaun ni dok nasihat kepada kaum dia, tujuan dia nak wi Firaun tu lah dengar. Nampak tak tu? Orang kita ni kena pandai juga bercakap jangan dok kecek betul-betul gitu. Kita orang berilmu pengetahuan ni. Tak gitu. Kita orang berakal, kita orang yang waras di dalam masalah fikiran, kena kecek wi pada dengan makam. Wi pada dengan makam. Terkadang umur tua tetapi bercakap tak seumpama umur. Ada. Terkadang umur muda, budak. Putih lah kalau bahasa petani enggak, tapi cakap dia matin. Kukuh, muhkam, seumpama orang tua yang berakal. Ada. Kita nak tak diri kita di mana? Tengok. Firaun ni kau masuk seorang mukminun min ali Firaun tu duk royak, dia dah rancang dah. Nak buat lagu mana ni? Duk dengan aku. Aku tempat kediaman kamu. Wi makan, wi minum, wi ketenangan, wi tu, wi ni. Tiba-tiba mau masuk dengan dia. Masuk dengan dia, masuk dengan seteru aku. Dia rancang. Dalam diri dia. Ada beberapa perkara lah orang jahat ni masa dia. Nak buat begitu. Nak buat menyakiti lah rancang-rancang tu. Lalu, apabila seorang yang beriman tak dikata dengan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, Tuhan jawab. Saya kata fawaqahumullah. Allah Taala apa nama ni?
menjagakan. Allah Ta'ala menjaga dengan keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah, maka Allah tu selamatkan. Waqa makna menselamatkan, jaga, selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqahumullah. Itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan dia. Fawaqahullahu. Fawaqahullahu. Allah Ta'ala jagakan. Hu tu klik pada rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Tuhan jagakan dia. Jaga daripada gamma sayyiat. Daripada benda hak karuk. Benda hak jahat. Rancangan hak tak molek. Ma makaru. Perkara-perkara yang mereka itu duk rancang. Ni. Tuhan rakyat kata, kau masa mu duk kecek tadi, mereka itu duk bara dah dalam hati mereka. Untuk nak melepaskan ataupun nak menghabiskan mung tu daripada keadaan kamu duk jadi ni, Allah dalam hati dia tu besar sangat perkara-perkara. Tapi Tuhan khabar sini. Tuhan selamatkan apa yang mereka itu rancang mari. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Tuhan selamatkan dia. Jadi kalimah fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru, berkatanya Muqatil, dia kata setelah daripada ia beri ucapan sudah, dia pun dilepaskan, diselamatkan. Klik rumah. Klik dalam keadaan mana? Klik dalam keadaan sipai bagai. Muqatil kata dalam tafsir dia kata sipai bagai. Sipai bagai untuk kana? Giduk di bukit. Nak lari. Tak boleh nak duduk dah situ. Ni. Nak ayat kata Tuhan sebutlah Quran ni bukan makna kata dia ada gedik-gedik kaki. Bukan. Allah. Maka cari dua orang di kalangan anak tangan bagi Firaun, tak kuasa nak jumpa dengan dia. Itu makna kata fawaqahu Allahu sayyiat ma makaru. Muqatil kata. Apa makna ma makaru? Makna apa yang mereka itu hendak nak buat jahat. Orang kita apabila lemah aja gitu. Ining ni setiap masa, setiap zaman, setiap tempat, setiap generasi, bangsa-bahasa supaya berlaku. Orang apabila tidak ada kekuatan nak bantah kebenaran, pasti dia kena buat dengan ini. Cara Allah Ta'ala raya. Tapi apabila kita calung diri kita jadi orang Allah, orang Tuhan, Tuhan selamat. Seumpama Tuhan selamatkan di sini. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Itu dia. Baik. Itu salah satu daripada penerangan, pentafsiran daripada alim ulama kita supaya nak kita itu faham. Katanya Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, salah seorang daripada tokoh tabi'in, ahli tafsir, dia kata, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Apa makna? Katanya dia di dalam apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir Ibn Jarir Tabari rahimahullah ta'ala, tak kala lepas daripada seorang yang beriman dengan Musa ni bercakap sudah akhir dikata innallaha basirun bil ibad. Puak ni pakat lah. Pakat boleh beri pun semua puak dia untuk menunjukkan kepada satu tempat apa panggil Ardul Muqaddasah. Dibawa ketua oleh Musa alaihissalam. Dan disertai di dalam perjalanan itu
seorang yang beriman di kalangan orang yang itulah orang hadut kecek dengan Firaun saat ni, cakap dengan Firaun saat ni dan kaum dia saat ni. Ni Qatadah kata. Lalu dia ni orang Qibti, asal orang anak tepat. Orang Qibti mana orang Mesir. Qatadah kata wa kana Qibtiyan, ya orang Qibti. Orang Mesir. Daripada kaum Firaun jugalah dia tu. Tapi dia jaya serta dengan Nabi Musa alaihi salam. Apabila ia jalan serta Musa, depan ia tahu kata laut. Tapi kita nak gilah mana Musa? Nak pergi lagu mana? Nak lakah lagu mana? Cuba kita khayal dalam otak kita. Kita sebagai manusia je mungkin ikan. Apabila masuk dalam laut, lepas pergi dengan gitu, ya manusia, ya kena air ni tempat dalamnya tergelar. Lemah dan sebagainya. Tanya Musa, lagu mana ni Musa? Kami nak lepas lagu mana ni? Depan kita ni air laut ni. Adakah mung cakap tadi kata fawaqahumullahu sayyiati ma makaru, aku mari dengan mung ni aku nak selamat lagu mana? Musa kata mung jangan gaduh bakit. Mung jangan gaduh duk kecek lagu ni. Tuhan tolong kita insya-Allah. Tuhan bantu kita tak usah bimbang. Tiap-tiap orang Tuhan ni walaupun orang nak rancang lagu mana pun dia tak boleh nak buat apa. Bagaimana rancangan kuat setara mana pun dia tak nak buat apa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kita sabar, kita bergatur dengan Tuhan, tak mudarat kita sedikit pun daripada rancangan-rancangan Allah Ta'ala. Tak ada. Musa kata aku kecek benar dan Tuhan aku tak pernah dusta kepada aku. Benar hak Tuhan kecek. 2-3 kali ada ular kepada Musa AS. Depan kita nak pergi lagu mana? Nak pergi lagu mana? Air laut. Lalu Tuhan tafsir sendiri akan ayat ni. Ayat fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru ni. Tuhan tafsir di dalam suratul Asy-Syu'ara ayat 62 hingga 63. Dia kata falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila paling tengok Firaun duk turuk mari ni puak kita kena pegang kelik, tangkap kelik semula ni Musa. Depan kita tak ada gapo ni. Kata ahli tafsir hak yang bercakap tu kena pada seorang ni. Rajulun mu'minun min ali Firaun. Lalu Musa jawab kepada dia kata mana? Qala kallah, tak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali dengan aku ni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puak kita akan jaya. Sabi meh. Apabila Musa kata gitu, Musa sendiri pun pegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala gagah sebegitu lalu fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Tuhan wahyukan kepada Musa AS, pukulkan laut tadi. Fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Jadi naik seumpama bongok tadi tu, belah laut sampai boleh jalan. Seumpama jalan hendak pergi keluar kepada tempat satu lagi. Itu perkara yang berlaku sungguh. Tuhan rakyat dalam Quran dan ahli sejarah pun ithbat kata benda tu berlaku sungguh. Ada kesan-kesan yang ada dalam laut, perkara-perkara yang Allah Ta'ala khabarkan di dalam Al-Quran. Tapi orang hak buat kajian ma'al asafis syadid, mana kata yang jadi benda yang orang Islam kita belakang daripada demo. Orang putih buat kajian. Sebab tu orang putih apabila dia masuk Islam pergi sungguh. Hak tak masuk lah. Hak masuk Islam pergi sungguh. Sebab dia dapat lepas dengan kajian dia. Itu makna kata fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Lepas daripada tu Tuhan winajah puak Musa ni. Kita jejak pergi di atas pendapat Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi sebagai tabi'in tu.
Najah buat dia. Musa serta orang yang beriman dengan dia di kalangan ahli Firaun tadi itu, dan hak mana? Puak-puak yang jadi pengikut-pengikut. Pala mana lepas dah tu? Wahaqa bi ali Firauna su'ul azab. Allah. Lepas pada tu Tuhan wari selalu. Maka pendapat yang dipilihkan oleh Imam Qatadah Ibn Da'amah inilah yang dibantukan oleh ulama-ulama at-tafsir, kata dia jadi sesuai dengan maqamul ayah. Sesuai dengan ayat dia dengan ayat yang kemudian. Nampak tu tak? Ada pendapat Muqatil itu jauh sikit. Sebab dia tak jadi sambung dengan seisi dengan ayat belakang ni. Wahaqa apa nama tu? Tuhan kata wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab. Ayat tu lah lagi ayat 45 tu. Kemudian gapo Tuhan kata? Dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksaan yang seburuknya. Mana wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab, makna kata Fir'aun tadi itu kena seksa. Apa makna kena seksa lepas daripada Musa itu berjaya? Iaitu kerana Fir'aun dia turut masuk sampai ke dalam laut. Apabila turut masuk sampai ke dalam laut, Tuhan buat lagu mana? Fa'aghraqnahum fil yam. Allah Ta'ala melemahkan dia dalam air itu. Itu makna kata wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab. Matinya Fir'aun di dalam air itu. Apa kata Muqatil? Kata Muqatil wahaqa bi ali fir'aun ay wajaba bi ali qibti, wajib dengan kaum keluarga Fir'aun itu lah mana? Su'ul azab. Oleh su'u makna kata bersangatan azab. Makna kan sangatan azab, lemah. Orang mati lemah ni seksa. Sebab tu dalam agama kita diiktibar kata orang mati lemah ni mati syahid kecil. Nak uwi ganjaran tu kepada orang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ada pun umpama Fir'aun ni dia tak beriman, jadi seksa bagi dia. Bukan jadi anugerah. Jadi apa nama? Benda yang baik bagi dia, tak. Seksa bagi dia. Su'ul azab. Bersangat azab makna kan? Makna kata mati kena tergelar. Lemah. Inilah akhir orang lawan kebenaran. Akhir orang lawan kebenaran ni. Sebab gapo katanya ulama? Sebab gapo katanya ulama? Allah Ta'ala mentenggelamkan, tak matikan Fir'aun dalam keadaan lain. Sebab apa? Katanya, sebab Fir'aun dia bunuh orang dengan lemah, mengtahaukkan orang dalam air. Ambil anak orang lelaki di kalangan Bani Israel, gelepar masuk dalam air. Budak masuk dalam air, lagu mana jadi? Mati. Maka dengan sebab dia buat amalan sampai situ tu, Tuhan balaskan dia matilah tu juga. Ini takut. Dengan itu ulama kata, ya bna Adam if'al ma syi't kama tadinu tudan. Hei anak Adam, duklah lah mana pun tak apa. Buatlah lah mana pun tak apa. Muat lagu mana, balas siapa balas tu. Sini pun sama. Ya lepaskan anak-anak orang. Masuk dia dalam air. Lemah, mati dalam keadaan gitu. Akhir sekali, buat dengan orang lagu tu, aku nak mau kecak sekali. Kata buat lagu tu berasa lagu mana? Lemah.
Tapi orang kita kalau lemah ni, mana kata, lah dah. Hilang lagi dalam air gitu. Kalau air kuat ke, tak tahu ke mana. Tapi Firaun ni tak. Tuhan akakkan jasad dia sampai ke orang boleh tahu tentu Firaun. Dan dia ambil mari taruh badan dia pun tak hancur. Supaya nak tengok kata orang lawan aku ni lah ni. Saya pergi jumpa dengan beberapa alim ulama kita. Orang yang hati tak suka kepada kebaikan Islam, menetek agama Islam dengan lidah dia. Orang perempuan. Beberapa perkara yang dia buat menyakiti ajaran Islam dengan lidah dia. Akhirnya cabut lidah. Mati dalam keadaan cabut lidah. Sebab apa? Orang panggil balasan. Boleh kita tengok. Sebab tu tak salah ajaran hak yang benar. Tak pandai dengan kita. Tak pandai. Berpuak begitu, berpuak gini. Kira perkara-perkara yang tak ada kira pada ajaran agama. Berpenatik gitu, berpenatik gini. Akhir sekali ni. Ini hak yang kita duk royak kepada masyarakat ni daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Serta alim ulama kita pun duk royak lah itulah. Lepas daripada dia mati. Mati ni mana gapo? Makna gapo mati-mati ni? Mati ni makna kata cabutnya roh daripada jasad. Cabutnya roh daripada jasad. Itu tak? Baik. Kita kembali sikit. Allah Ta'ala kata, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. yakni Allah Ta'ala menyelamatkan seorang tadi itu daripada kejahatan yang mereka itu rancang. Di mana? Menajah saat ni tu. Orang yang gantung dengan Tuhan ni bukan makna semata-mata Tuhan nak wijaya di akhirat. Lah dalam dunia ni lagi. Menajahkan orang yang beriman dengan Musa tadi daripada laut gi. Lakah laut boleh. Dengan pertolongan Tuhan. Bila tu dunia? Sebab tu katanya ahli tafsir makna Tuhan menajah dunia. Dan di akhirat nanti. Akhirat nanti najahlah mana? Orang beriman belah mana? Boleh masuk syurga. Klik pada umuh kita hak asal. Adapun orang hak lawan Tuhan, Tuhan seksa bila? Akhirat sekarang? Lah, dak. Tuhan seksa dunia lagi. Lah mana? Lemah dia dalam air Firaun dan kumpullah dia. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata wa ma amru fir'auna bi rasyid tu. Firaun tunjuk tadi itu bukan benda hak kena. Firaun yang ngaku yang kata ya dah tunjuk benda hak kena, Tuhan kata tak. Tak. Hak apa? Kerana orang hak turut dia mati sekali dengan dia. Lepas daripada tu cabut roh dia daripada jasad. Roh Fir'aun pun cabut daripada jasad. Roh pengikut Fir'aun tak beriman dengan Musa pun cabut daripada jasad. Tuhan pindahkan roh tadi itu pergi pada alam barzakh. Orang panggil alam kubur. Terkadang orang kita berkuburan dalam perut binatang. Terkadang perkuburan di dalam air. Terkadang perkuburan di situ di sini. Beberapa. Bukan mana kubur ni, mana nanti tanah ni kubur ni. Tak. Itu makna pada galik kita bercakap lagu tu. Tapi perkuburan mana kata, lah, jasad kita tu duduk di mana? Ada orang kita jasad dalam laut? Ada. Nampak tak? Ada. Boleh kita baca, tengok dalam sejarah dan sebagainya. Lepas daripada roh dia cabut, Tuhan ambil roh dia kita di alam barzakh. Roh puak ni, ia tak akan naik kepada langit. Tuhan tak taruh di atas. Tak.
Tertutup kan. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Tak buka pintu langit. Hingga Nabi Muhammad SAW apabila roh seorang tak beriman tubik pada tubuh dia, Nabi katuk muka dengan kain dia. Kerana bau tak sedap. Malaikat tapa belakang, tibuk belakang, tapa muka. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Katok, tibuk. Tu orang tak beriman. Ada apa orang beriman? Tak, bukanlah tu. Sebab tu nikmat kita orang beriman. Bawa mulai iman kita. Lalu Tuhan kata, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah. Tengok. Ayat yang ke 46. An-nar. Api. Api ni mana kan? Api alam barzakh. Api azab kubur. Seksaan kubur. Api. An-naru. Yu'raduna. Dibetangkan api tadi itu. Yu'raduna. Makna kata api tadi itu sebagai tempat seksa dia, dan Tuhan membentangkan roh-roh mereka itu di atas api itu. Alaiha. Di atas api. Bila ghuduwan wa ashiyya. Roh yang cabut saat ni ke? Giduk di alam barzakh. Tiap-tiap pagi, tiap tek-tek, Tuhan retahkan kepada malaikat tadi, ambil roh Firaun dan pengikut bagi dia, mari tok tapi pagi petang. Pagi dan petang. Hingga bila? Hingga hari kiamat nanti. Hingga mana? Hingga hari kiamat nanti. Roh duk kena bakar belah-belah. Ya Allah. Nak lawan tu tu dia. Ni duk kacau nak lawan Tuhan. Ni jadi ni. Betul tiap-tiap kali. Atas pagi petang, pagi petang, pagi petang. Allah seksa, habis-habis seksa lah. Gali tak berjumpa, mayat duk gitu. Ya, hak tu jasad. Roh hak tu baik daripada jasad tu. Tuhan duk bakar tiap pagi, tiap petang. Maka apabila adalah hari kiamat esok, alah mana pula? Hipung. Tuhan berhipungkan jasad dia dengan roh dia. Bakar pula sekali lagi. Sebab tu Tuhan kata, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan hari yang Allah Ta'ala bangkitkan kiamat, Allah Ta'ala memasukkan Firaun dan orang yang ikut bagi dia tak mau kan nak beriman dengan Musa AS. Pergi ke mana? Tempat yang sedahsyat-dahsyat pula. Bakar pula. Hak tu bakar roh dengan jasad dah lah. Ada barzah ni duk bakar roh saja. Sebab roh ni tak mati. Nampak dah tu? Roh ni tak mati. Etika orang Islam kita lah tu lah. Lepas tu dia kena duk bakar. Tiap-tiap kali, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang. Sebab tu katanya para alim ulama kita, akhirat esok ya ada pagi petang, malam tak ada. Tu pagi petang, pagi petang. Bagaimana wallahu a'lam. Itu sebagai pegangan kita nak pergi khoyal lah mana. Apa kita nak khoyal boleh umur 33 duk kekal lah tu. Kalau ngak otak nak pergi tak boleh. Tapi Tuhan royak, percaya. Sebab apa kena percaya? Sebab Tuhan jadi benda yang tak ada kepada ada, kita boleh percaya apa ni supaya lah. Tak gitu? Maka ayat ni ingat, ayuhas sunniyun, ingat kata ayat ni adalah ayat besar sekali sebagai alasan kata di sana ada azab kubur. Di sana ada apa? Ada azab kubur. Ayat besar sekali. Sebab itulah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan molek berarti baik. Rasulullah nak tafsirkan ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ni. Dia kata inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu minal ghada'i wal 'ashi. Makna kata sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila mati esok dibentangkan di atasnya tempat kediaman dia masa pagi dan masa petang. In kana min ahli jannati fa min ahli jannah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha bimannika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Jika mung tu termasuk daripada ahli syurga, nescaya kita daripada ahli syurga. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Kalulah kita daripada ahli neraka, nescaya kita akan tengok tempat kediaman kita dalam neraka. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Yuqal, malaikat kata hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah. Itulah tempatmu. Bila mu nak boleh hidup situ kalau mu ahli syurga? Apabila berlaku kiamat. Bila mu nak boleh masuk neraka? Apabila berlaku kiamat. Lalu katanya satu riwayat hak lain, dia kata Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Itu bangat-bangatlah berlaku kiamat, bangat-bangatlah berlaku kiamat. Daripada ahli syurga nak masuk syurga cepat. Daripada ahli neraka saya nak pergi ke neraka lah. Sebab apa tak tahu azab kubur. Sedangkan azab kubur tu azabil adna dunal azabil akbar. Setengah ulama kata ringil lagi. Anu teruk lagi. Ya Allah. Kemudian Rasulullah kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Tu tafsir. Nabi sendiri tafsir, wasap hati dah kita dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tafsir. Tahu mai lagu mana kata Nabi tafsir? Ulama lah royak. Bukan mana kata kita tak ada nak berjumpa dengan Nabi. Nak tahu mana lagu kata Nabi. Apa ulama tak ada ruak ke apa? Ulama kita beriman lah mana dengan dia. Ya warasatul anbiya. Warasatul anbiya kena bawa apa nama pesaka Nabi tu mari kita. Tu mana warasatul anbiya. Tak ada payah kali kita nak faham agama. Tu dia. Maka ayat ni adalah ayat yang besar sekali di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kata di sana ada azab kubur. Ada azab kubur. Dengan sebab itulah ada satu hadis daripada Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, seorang Yahudi itu masuk mai duk kecek dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah pun kecek dengan orang Yahudi perempuan juga. Nak ayat kata orang Islam kita ni tak ada kata tak boleh nak duduk dengan orang dak, ya duk kecek. Lalu Yahudi itu kata kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabr. Selamatlah mung oleh Allah Ta'ala, sejahteralah, jagalah mung oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur. Orang Yahudi yang berakal kecek. Lalu apabila Yahudi tu kecek dengan ini perkataan, Aisyah tak pernah dengar belum badan ni. Ni ayat tak pernah dengar belum badan ni. Cakap pe umpama ni. Katanya ulama mana kata dia baru dengar. Baru dengar akan ini. Lalu Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, tentang azab kubur. Tanya, ya Rasulullah, adakah di sana azab kubur? Aku dengar kata orang Yahudi tu doa kepada aku ni nak bagi aku selamat daripada azab kubur. Sungguhkah ada di sana azab kubur? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Ya. Benar. Nabi katakan azabul qabri haqqun. Azab kubur tu benar. Azab kubur tu benar. Lalu katanya Aisyah radhiyallahu anha, aku tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas semaya dia tu malaikat dia berlindung daripada azab kubur. Katanya alim ulama mana kata dekat-dekat dia nak selesaikan semaya tu dia isti'azah dengan 4 perkara.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadis sahih. Kalau orang salafus salih dulu, siapa dia tak baca di kalangan anak cucu dia, ya semaya semula. Ni kita sebagai orang manusia kita ni, kita terbiah tak diri kita daripadanya. Cuba kita tanya diri kita. Terkadang sudah ke selawat ke sudah pakai wisalah lalu. Sedangkan doa mustajabah satu waktu yang kita nak menajak Allah Taala situ. Lepas daripada kita selawat di atas Nabi sudah, doa situ. Kalau kita semaya sore, doa banyak. Semaya jadi tu imam kena kira makmum kata. Nampak dah tu? Wari boleh 2, 3 doa hak pandak-pandak, hak Mekah-Mekah tak apa dah. Tapi kalau semaya sore nak panjang tak ada apa situ. Tapi syarat bahasa Arab lah. Yang ada bahasa lain. Tu dia. Baik. Itu maknanya suruh kita berlindung daripada azabil qabr. Dan berkatanya Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi kata ghuduwan wa asyiyya bermakna sabahan wa masa. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Makna sekarang kita duduk lalan ni dan lagi akan datang tak tahulah bila nak berlaku kiamat ni. Tiap-tiap hari tu hidup bakar dia. Bakar dia Firaun dan kumpulan hak lemah air sekali hari tu. Semenjak hari tu sampai ke hari ni dan lagi akan datang nak bakar situ. Bakar apa? Bakar roh dia. Ya Allah. Berat. Kerana apa? Kerana degil. Kerana berasa tak saya tunduk kepada kebenaran. Ambil pendirian salah. Tak pasal-pasal ni kita. Sebab tu cut yun kita, pendirian kita. Kalau salah, salah. Salah kacing tak betul dah. Kacing baju tak betul. Salah. Kena pecah semula, boh semula. Kalau duk kacing, duk herak situ. Duk jadi awaj. Begitu. Masalah ni, masalah din. Masalah beragama. Nampak tu tak? Tu dia. Itu setengah daripadanya. Lepas daripada tu, Allah Ta'ala nak kata gapo pula. Tuhan kata, ayat yang ke-47. Ada lagi masa insya-Allah Ta'ala. Ayat yang ke-47 dia kata, wa idh yatahajjuna fin-nar. Lepas daripada Tuhan royak kata, Firaun sekarang learning dan kumpulan hak tak beriman dengan Musa hari tu, sekarang learning dia kena bakar roh dia. Tiap-tiap hari pagi dan petang. Hari kiamat esok, aku nak bubuh dalam sedahsyat-dahsyat seksa air pula. Kena pula. Allah. Orang beriman ni, dalam hadis kata, apabila dia ni masuk duduk dalam azab, masuk dalam kubur, dia bukan daripada orang molek, duduk seksa situ tu. Ya habis juga. Tak kena seksa dah hari kiamat esok. Sebagaimana hadis-hadis sakut paut dengan cara-cara azab kubur tu. Tapi hak ni tak. Kena dah, kena pula. Bahkan lebih teruk lebih pada tu. Tak guna. Tak guna cara mikir. Apabila pakat masuk, duk lain ngaka belaka. Fok-fok degil-degil ni kena masuk ngaka. Fok yang sapanya ilmu pengetahuan, sapa keterangan daripada mukjizat, daripada keterangan yang dibawakan oleh Rasul dan para anbiya dan orang makan saka Nabi tahu, tapi nak berdegil dalam keadaan nak pegang pendirian hak salah dia. Ya nak bela hak benda hak salah dia tu ya nak bela. Seumpama ya nak bela pokok kayu nak jadi subur dia. Sebab dia kira kata apabila kita paling daripada pendirian kita jadi kalah. Jadi rugi. Ya ada orang umpama tu. Apabila lah tu
Ia ada di antara dua pihak. Pihak jadi ketua dan pihak jadi pengikut. Apabila ketua dengan pengikut ni sama-sama masuk dengan kau, yang nak kecek lagu mana? Ni ayat 47 tu hana ayat. Saya kata wa idh yatahajjuna fin nar fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Allah sia sungguh. Nyanyo tengok. Nyanyo ke dia. Hana buat gano? Dia pilih sendiri jalan, kita pun tak duduk paksa. Habis. Lah mana? Dan ingatkanlah perkara yang berlaku. Tu hasuh Nabi kita mengingat perkara hak berlaku. Lah mana? Semasa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak seturut kebenaran, duk kecek puak dia di dalam neraka. Duk kecek. Ya tahajud makna duk kecek dalam neraka. Duk lepas soal lagi mari. Mung dengar aku dengarmu. Ha. Di mana duk kecek ni ya tahajud. Duk berhujah gi mari. Duk bicara gi mari. Kalau bahasa sia sontana. Kanto yang dalam mana? Finnar. Dalam neraka. Ya boleh kecek buat dia dalam neraka. Boleh kecek. Tapi tak salah, tak salah buat senyum main. Benda berat. Minta tahap jauh lah benda ni. Neraka tu kita kena minta jauh daripada dia 7 kali pagi, 7 kali petang. Nabi hajarlah tu. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang, lepas subuh, lepas maghrib. Siapa dia melazamah dengan itu doa, insya-Allah. Apabila neraka tengok dia orang ni, tu jauh daripada dia. Dia minta doa, masa dia ada hidup lagi. Tak say dengan aku pun tak say dengan dia. Nabi hajar belakang dah. Nah itu. Tak sedok kacau lah. Hak lain-lain tu nak buat jadi asah tak boleh lah. Benda hak asah dah ada dah. Nah, turuh asah dah ada dah. Tak sedok kesok apa lah. Agama sempurna belakang dah. Tak sedok kesok ke apa. Fayaqul, maka kata, pia ad-du'afa, fuak lemah-lemah. Pia hak lemah di sini, fuak mengikut tak tahu gapo, fuak nanti tepuk tangan. Nanti tepuk tangan, nanti sorok. Tu panggil du'afa. Ramai. Oh, banyak. Turuk biar. Turuk ketua hak tak tahu gapo. Turuk sini, ahli tafsirnya katalah mana, nanti kita tengok. Satu per satu. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada ayat Quran ni dengan cara sempurna. Tu dengan cara sempurna. Mari kita tengok. Dia katakan fayaqulu du'afa, mereka yang lemah. Kata Muqatil. Apa nama ni? Fayaqulu du'afa, du'afa mana pengikut. Hum al-atba', pengikut. Lillazina istakbaru, bagi mereka yang istikbar, yang takabur. Takabur daripada apa? Anil iman. Takabur tak mau nak beriman. Pia ni mana ni? Wahum al-qadatu. Al-qadah makna ketua. Yang jadi ketua. Orang sifat apabila jadi ketua ni, dia nak orang ikut dia. Ikut ittabi' sabilana wal nahmil khatayahum, ataupun wal nahmil khatayakum dalam bahasa Arab kan. Turut jalan kita. Tak apa, kita cara sendiri. Tu salah kita. Kita sendiri cara. Ya Allah. Sebab tu kita nak jadi ketua, kita kena kira dulu. Kata, nak orang ikut kita tu, ikut kita nak pergi kana. Takut kita masuk dalam ayat ni tak pasal-pasal. Berat ni masuk dalam ayat ni. Ketua. Ketua mana yang diikuti? Yang orang turut. Ayat ni munasabah dengan Firaun dan puak-puak hak yang serupa dengan Firaun tu.
Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dan ayat ni orang panggil bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dia, pengajaran dia tu merangkungi semua ummah. Tak kira generasi mana, bangsa mana, bahasa mana, dak, semua dia habis. Tu ahli tafsir yang ikut tu sebab tu Quran boleh pakai setiap masa, setiap generasi dan setiap tempat. Boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Dan benda ada berlaku dalam dunia ni tak lari daripada hak Tuhan raya ni. Kita suluh diri kita kata, aku jadi ketua, orang ikut aku. Aku nak bawa orang tu pergi kana. Kalau ya kita jadi ketua, kita bawa orang pergi kepada kebenaran. Tu ganjaran besar. Nampak? Tapi kena tahu dulu. Ni terkadang awak tak tahu. Bukan jahil, tajahal. Awak tak tahu. Bukan tak tahu. Tahu. Nampak tak tu? Tahu kata kebenaran tu gapo. Tahu kata hakikat mazhab salah ni macam mana. Yang syarah kot lain. Tahu kata Quran tafsir setengah di atas setengah. Kita ambil ayat dengan cara mutasyabihat untuk nak gonyakan pegangnya umat manusia. Ini. Kita jadi ketua, orang pakai ikut kita ramai. Ni masuk di sini. Fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Tak ke puak kami ni. Mari dengan inna, mari dengan kana. Inna kunna lakum tab'a. Sesungguhnya kami ni didapati kami bagi puak kamu itu pengikut. Kita dah turut demo kah dulu. Duk kecek lain dengan kau. La ilaha illallah. Kita turut demo kah dulu. Tak kira demo wi jamin ni kepada kita apabila kita turut demo nak wi keselamatan kepada kita. Cuba kita tanya. Ning suluh diri nah. Suluh diri kita. Kita nak ambil pendiri. Jadi ketua salah dalam agama tak salah. Bahkan ketua tadi tu kalau dia jadi dengan cara molek atas pada orang lain. Sebab dia pergi amanah. Bukan mana apabila jadi ketua kena duduk sini sama dak ni nak ayat tak ambil pendiri yang ketua salah. Ketua hak benar tak masuk dalam ni. Dia tak masuk dengan kaum mula hak benar. Inna kunna lakum tab'a. Lalu kata fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Fahal. Tu mari. Fahal gapa nama saat ni dia kata fahal antum. Berkata kepada pemimpin yang sombong, takabur, sesungguhnya kami telah menjadi pengikut-pengikut kamu. Maka dapatkah kamu menolongkan dari kami ini sebahagian daripada azab api neraka ini? Mana kata mung nak boleh buat gapo hati aku dak lain neraka dah. Tolonglah sebagaimana nak tolong dulu aku. Itu dia. Duk sini belaka. Lalu dalam ayat lain Tuhan kata qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Puak kita supa belaka ya ni. Mung aku ni supa ya. Dak kena seksa belaka nak lari ke mana puak kita? Gitu. Ni kita turut orang tak kena ni. Turut kita tak apa. Tak apa. Setengah-setengah yang saya dengar dengan telinga. Turut kita. Maksud dengan aku pun tak apa. Kita kira diri. Tak apa turut kita. Apa sangat. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa kita jadi pedaya sangat dengan ajaran Tuhan tu. Apa sangat. Turut Allah tak apa. Maksud dengan aku pun tak apa. Tak ada panah kali. Ya Allah. Masuklah dengan aku tak ada masalah. Tak ada panah kali. Ni kita dengar dengan telinga. Apa kita nak gapo. Pasal dia kata rotongkan ada ni. Nak suara dia, nak harta dia, nak orang dia sokong, nak gapo. Cuba tengok tu. Ingat hati kata kita ni kalau kita tu hetak sini, kalau tu hetak maaf, nanti kita hetak sini kita nak katakan.
Hak jadi hak takut sekali, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Hak tu kita tak sih. Ya Allah, ya Tuhan aku turut demon ni sebab tu aku jadi sesak ni. Sebab tu aku salah ni, aku nampak dah dengan hujah hak orang tu hari tu. Tapi aku sebab duk pakai dia dah ni. Ya Allah Tuhanku, seksalah dia teruk lagi dan melaknatilah dia. Ni kita tak sih. Dia tak nak lah tu. Balah geger di antara pengikut kita dengan kita jadi ketua. Tu ada royak kita, hei manusia, ambil pendirian we kena dah. Allah, dunia ni nak lama mana? Nah, nak lama mana? Dengar khabar petai saat ni daripada orang yang berjaksa meninggal seorang yang kita pernah duk kenal dengan dia. Kalau kira nah, tapi orang molek, orang bagus. Cenduk dia, mana kata kerai dia tanah tebal gini. Mati dikembamikan. Ada gambar saya tengok. Tapi doa with dia. Matilah keadaan molek, tak ada penyakit wabak ni kali. Nak ayat kata, walaupun terbaning. Cenduk. Kalau duduk dah dunia ni makan tak habis lah kalau kira. Mati. Kalau kita ambil pendirian lagu ni, ya Allah teruk. Fahal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Mau boleh nak selamat ku gapo gatik daripada api neraka hak munduk janji-janji hari tu, gapo gatik mun nak buat. Dalam ayat lah tu kata fahal antum mughnuna 'anna min 'azabillahi min syai', daripada siksa Allah Taala sesuatu pun. Wasa gana kita. Cuba kita kira berasa gana hati kita. Ya tak, pendirian kita ni ya seolah kata ayah. Kalau kita tak kena cuba, kita tak tahu. Sebab tu katanya alim ulama, tiap-tiap khisi tu ya ada makam dia. Sebab tu kita nak tak diri kita man. Tiap-tiap khisi tu ada cuba tak serupa tu. Tak serupa. Jangan kita jadi ketua, nak cari habu nak orang ikutkan kita dengan sebab kita nak bawa dia tak tahu tujuan. Akhirat esok takut masuk dalam ayat ni. Tak beda. Kita nak hidup hak sebenar, tempat yang kita nak bina hidup bukan dalam api neraka, dalam syurga yang kekal abadi, tidak ada kesusahan, kepayahan. Tak. Tapi wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Habis ayat. Qala alladzina kafaru qala alladzina istakbaru, ayat 48. Orang yang jadi ketua tu jawab. Dia jawablah mana? Tengok. Pakak duduk dalam neraka ni. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Sesungguhnya berkata orang-orang yang takabur, tak senok kepada kebenaran tadi. Tak mau nak beriman, tak mau nak tunduk kepada kebenaran. Tak sewi orang tu ikut juga kebenaran. Bukan kita jadi penyekat kebenaran. Nampak cerak-cerak kebenaran tapi tak boleh. Kita jadi penyekat kebenaran. Lah mana apabila orang tanya, orang hak jadi pengikut tu tanya ketua hak duk dalam dunia hak takabur tu. Dia kata qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Sesungguhnya puak kita semua ni duk dalam neraka belakang ni khabar lagi. Mu nak kecek apa lagi? Allah kata orang hak pengikut tadi ada harapan lah nak orang hak ia ikut tadi tu tolong dia.
Nya gi jawab kata, nak tolong gapo lagi? Aku sendiri pun kena juga. Berasa orang turuk tadi tu berasa agak. Sebab tu dalam suratul Ahzab dia laknat tu, wal'anhum la'nan kabira. Laknati mereka itu sebagai laknatan yang besar. Hajalah. Jadi penuh harapan supaya kita dak harap. Kalau rakyat tambah tak kuasa di awal, okey. Senang. Kita tak ni amanah kita nak gini, kita nak hantar ni ada amanah sikit, amo tak kuasa. Kita kuasa nak merih tak? Tak. Hak dak bimbang amo kuasa gini, bos siapa masuk senyap. Jadi penuh rasa supaya sini. Penuh. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha ay fin nar dalapin. Innallaha qad hakama bainal ibad. Dan sesungguhnya Allah Taala itu telah beri keputusan kepada puak kita. Di antara puak kita, ibad mana hamba. Makna kan puak hak ikut kebenaran syurga tempat dia. Hak puak kita ni tak ikut kebenaran. Aku pun tak nak katakan dah hari ni terbuka habis senyap dah. Aku bukan nak heret mu kepada kebenaran, aku nak heret mu tu menjadi abdikan dirimu kepada aku sekali dengan aku sini. Tu makna kata innallaha qad hakama bainal ibad. Keputusan. Qadha. Hakama bermakna qadha. Telah buat keputusan. Tu dia. Nampak dah tu? Innallaha qad hakama bainal ibad, katanya Muqatil. Makna katanya hakama, makna kan makna qadha, makna beri keputusan bainal ibad, di antara hamba. Hamba hak mana? Allah Taala masukkan orang hak dalam ahli syurga, masuk dalam syurga. Hak masuk dalam neraka, masuk dalam neraka. Tu makna kata anzalna manazilana finnar wa anzalakum manazilakum fiha. Makna kata Tuhan buat turun buat kita ni sebab buat kita nak pesen ni. Tuhan beri kau ni. Hak nu nak pesen ni. Ya Allah. Inna Allah qad hakama bainal ibad. Sudah. Biarlah. Aning sebab tu kita masalah beragama ni bukan masalah kita kena duk kira siapakah kita tak boleh nak ikut benar-benar. Okey. Nak tinggal Madinah nak tinggal Makkatul Mukarramah pergi pada Madinatul Munawwarah ni. Cuba kita khayal kata, mudah sangat. Kita dah sebut ma'al hijrah, wasa ringi ya kita. Wasa sedap kita kecek. Tapi pada hakikat kalau kita mikir sungguh, kena tinggal tanah air, kena tinggal harta benda, kena tinggal terkadang anak pinak, terkadang kena tinggal adik-beradik, pergi kepada Madinah untuk nak jaga agama-agama, kan mudah? Bukan mudah. Hak orang tak saya tinggal di kalangan orang munafik, kalau kita tengok bahasa manusia kata, sepatut kena hencai dia juga. Sebab sakut rapat dak gitu. Tapi Tuhan tak kira apa kita kira. Puak ning ni khianat Allah Taala dan Rasul. Ikut tu. Dengan sebab dia mulut atau nak ikut apa siapa masa tak saya ikut. Tu. Bab lain. Terkadang kita ada rasa tak mudah. Ya tak mudah. Masalah ni bukan masalah mudah. Masalah ikatan hati ni bukan mudah. Maslahat lagi, pedah lagi, begotu begani lagi. Tapi Tuhan nak ayat dulu dalam Quran, nak ayat dulu kata kalaulah kita pilih tak kena cara ni tempat dia. Innallaha qad hakama bainal ibad. Allah. Lepas daripada tu, puak ahli neraka ni pun tak habis semangat juga. Kita ahli dunia buat habis semangat ni teruk. Dia kata, kecek sama-sama dia. Dia kata, kalau puak kita ni kira dengan ketua tak boleh dah.
Nak buat lah mana buat kita? Tua kita ikut hari tu, kena amanah. Kita pun pakai kata maki lah bahasa kita ke. Laknat lah, maki hamung lah, gitulah. Lalu ayat yang ke-50 itu 49 ni Tuhan nak royak kata, ia paling kelik kepada buat kira dengan orang yang jaga api neraka daripada malaikat. Dia tak boleh nak pakai nah tua tak pakai. Kalau bahasa kita, bahasa petani kat tua berih. Berih dah tak jadi dah. Bahasa kecek saja tak boleh nak buat. Lalu ia paling kelik sini. Wa qala alladhina fin-nar. Maka kata mereka-mereka yang ada di dalam api tu. Duk dalam neraka, tak putus asa. Tengok li khazanati jahannam. Bagi tuai duk jaga api neraka. Dia Zabaniyah kata sini. Dan malaikat-malaikat hak lain lagi, hak pasal tak ada rahmat langsung. Kita ada ngaji dengan tok guru kita, hak pasal tak senyum muka. Masa tak senyum, tak ada rahmat. Saya cabut daripada hati, daripada diri puak dia tu tak ada rahmat, tak ada siap lah. Tak serupa dengan malaikat rahmat yang duk jaga syurga tu. Ini hak tu hadu ayat. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Tolong doa kepada puak kita sikit. Kata ahli tafsir, buat apa dia tak berdoa sendiri? Sebab dia yakin kata Tuhan marah kepada dia. Ni dia cidik. Ni dia cidik. Dia reti. Dia nak buat kerja tu dia reti. Kalau dia minta cerak tak boleh. Lalu dia royak kepada hak duk tunggu pintu neraka tu, ud'u rabbakum. Tolong minta kepada Tuhan kamu. Nak gapo? Suruh minta tu nak gapo? Yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Suruh merengengkan sehari sahaja. Nak sehari. Daripada mana? Daripada siksa. Yawman minal 'azab, sehari saja daripada siksa. Tak ada nak banyak kali. Seolah kata Tuhan wilah sehari. Allah. No. Walaupun berhenti sehari, tak ada nak banyak ni nak sehari. Yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Ayat lain tu kata wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Duk teriak tangis minta nak tubik, nak buat kelik mari pada dunia semula, nak buat amal, nak beriman semula dan sebagainya. Tapi ayat ni teruk. Ayat suratul Ghafir ni yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Bila kepada puak kita sehari yang nak, tak ada nak banyak kali. Nah, tak ada nak banyak kali, nak sikit je, nak sehari je. Okay, semaya malam dengan ayat ni kalau kita faham ni Allah. Makan hati. Hati dia dirangkungi, makna kata melimputi ni makna dia. Sebab tu laba kita ngaji tafsir witahawata tu hendak kan. Kembali kita pergi dengan cara kesimpulan. Walaupun kita setara mana pun insya-Allah. Tu dia. Nak sehari. Yukhaffif 'anna yawman minal 'azab. Lalu kata para malaikat. Ayat akhir insya-Allah. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kata mereka itu para malaikat. Tak ke tidak? Datang kepada puak kamu tu rasul-rasul kamu dengan keterangan. Masa munduk dunia hari tu belum pada mu nak main duk sini ni. Tak ada siapa dia royak gapo ke? Tak ada siapa dia pergi kata gapo, pergi royak gapo kepada mu ke macam mana? Seolah kata tak ada pergi hajar, tak ada pergi tunjuk, tak ada pergi nasihat, tak ada pergi royak, tak ada pergi heret, tak ada pergi kocok, haduk khoya-khoya, haduk jadi apa nama, tak khabar tu. Tak ada. Macam mana?
Qalu bala, kata puak ahli neraka tu, ya ada. Allah. Qalu bala, dalam surah tu Tabarak, dia kata qalu bala qad ja'ana nadhirun. Datang fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa takdzibun. Makna kata qalu bala, ayat lain kata qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Ya dah tu. Kita pakai bahawa dia mau ayat dah. Benar-benar lagu ni. Tapi lah kita puak ni tak boleh ikut. Tak boleh. Alasan mari tak boleh. Hak tu. Kita orang Firaun nak ikut lagu mana Musa. Kita ni anak tangi Abu Jahal, Abu Lahab nak turut lagu mana Muhammad. Tak boleh. Kita orang Musailamatul Kazzab nak turut lagu mana cara-cara fok-fok sahabat Nabi ni. Tak boleh. Kita orang pia. Ada bimbang tu. Orang pia. Anak tangi pia. Budak siapa. Kita tak boleh ikut mereka demon ni. Ni punuh. Takut duduk sini. Qalu bala. Ya datang. Tapi kita tak percaya. Tak percaya terkadang bukan tak percaya dengan hati. Tapi tak boleh nak terima dengan kelakuan. Lisanul hal, dia tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab ni tersekat dengan baji-baji beberapa benda hak sebut saat ni. Firaun ke, ya we gaji kita. Firaun ke, we rumah tangga pada kita. We tanah kita. We duit kita, we makan kita, we kita gitu. Nak ikutlah mana Musa. Nak ikut Muhammad. Oh, pas kita duduk Mekah nak hijrah pergi pada Madinah. Kita kena tinggal. Hijrah kita. Rumah tangga kita. Tanah air kita kena tinggal. Dia tak beriman sungguh, tak cerah sungguh, tak boleh buat orang kita. Tu kita misah hak dalam sejarah. Pahak sekarang kira. Nampak tak tu? Terkadang hak ekor panjang-panjang tu ya payah. Nak lekak pakai kereta besar tu ke? Nak lekak tempat batas sepik jalan pun jalan tu. Payah nak lekak. Walaupun tahu kata kalau tak lekak tak sampai pada matlamat kita nak pergi, tapi jadak gitu. Ni. Qalu bala. Lalu malaikat kata qalu fada'u. Kalau gitu seru. Lahang pergi. Udang di sini makna kata suruh sorang gilah, kecek gilah. Ayat lain dia kata qalak sa'u fiha wa la tukallimun. Sah kecek banyak. Dok dia. Tak wi. Nyanyi buat dia. Tu hajirkah lagi. Dok cari jalan habis hawa dah. Penuh hati dengan ketua saat ni. Buat kira dengan malaikat dok jaga pintu neraka. Malaikat apa hujah utuh pula apa yang kata perasaan dia, terharapan dia 2 kali. Kama dia ayat lah tu jekah pula sekali lagi. Habis. Allah hina puan hina. Kita walaupun gelomok tak setara mana pun tapi email tu bawa molek. Nah, insya-Allah kita tak akan duduk sini. Kita tak akan duduk sini. Ni benda yang benar. Sikit manusia yang tahu. Tuhan pilih kita tahu tu utang. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dalal. Makna kata minta. Dan tidaklah mintaan orang-orang bagi orang yang tak beriman itu di dalam malaikat dalam kesesatan. Makna kesesatan di situ. Yakni katanya Muqatil di sini ia kata tidaknya Tuhan terima. Saya tak terima. Tuhan tak sewi. Supaya kita masa dunia ni kalau hak Tuhan tak sewi tak sah minta, dia tak wi. Ada hikmat ya tak wi, ya ada hikmat, akan tetapi hak ni ya tak wi sungguh.
Tak nak dapatkan hak lain dah. Mentawi sungguh. Nak seksa. Tak saya beri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Tu dia. Allah. Benda-benda lagu ni kita sebagai orang yang beriman. Kena we berasalah dalam hati. Nah, we berasa dalam hati. Sebab gapo? Tuhan kata wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Cuba kita tengok dalam ayat akhir insya-Allah. Ayat yang ke-14 dalam surah Ar-Ra'd. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Ayat dulu yang masuk dalam dia duduk dalam dunia ni dah ni. Masa dia duduk dalam dunia ni dia duduk seru lain pada Allah Taala. Tuhan kata wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Dia tak seru malaikat. Allah kata ia naknya mengutu Allah Subhanahu wa taala. Nak buat sama Tuhan. Apabila hari akhirat esok dalam neraka Tuhan kata wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Mana Tuhan tak seterima. Masa duduk dunia ambuh buat salah bahasa petani panggil buat tengok tak saya minta kepada aku sa berasa kata tak pandai aku sa. Serusa tak ada, tak ada. Wasa kata ada lagi. Yang wasa hebat. Hari ni wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Aku tak seterima. Duduk situ. Qala ksa'u fiha wa la tukallimu. Sakejapnya senyap duduk dia. Ksa'u mana senyap duduk dia? Sakejap duduk situ. Allah. Sebab tu masa duduk ngaji tafsir dengan guru luar negara, apabila ia baca qala ksa'u fiha wa la tukallimun, getar diri tok guru dalam masalah tafsir. Ia gerung. Kocok diri. Sebab apa? Sebab tu jerkah. Kita suka tak orang jerkah kita? Orang yang kita ada, kita pergi turun tangga ada harapan dengan dia. Tiba-tiba kita gimah dia, kita kecek silap kakut mana je jerkah kita. Rasa kan? Punah ti. Tu ya. Hak ning pia jerkah. Allah Jalla Jalaluh. Ada apa? Itulah pengajaran daripada ayat Al-Quran. Pada malam ini banyaklah kita ambil daripada ayat Al-Quran semenjak daripada ayat yang ke-44 hingga ayat 50. InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang, kita akan tengok kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nak tengok kata orang Islam kita kalaulah mana lemah setara mana pun dalam masalah nak tegakkan hukum agama, kita kena ambil cara mikir, ambil pegangnya kita, semangat kita daripada ayat 51 ni macam mana pula. InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada malam ini insyaAllah lah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan pintu hidayah hati, buka hati kita supaya masuk hidayah Allah Taala di dalam hati kita daripada pengajaran Al-Quranul Karim. Dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengakatkan bala petaka daripada kita, ikhwah kita, guru kita, saudara kita, umat kita. Tak kiralah bangsa-bahasa mana-mana pun daripada kita dengan cara cepat mungkin. Dan jangan kita terlupalah kita sebar pula pengajian kita yang kita mengaji ni kepada orang-orang yang kita itu kasih, dan hendaklah kita itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama bantukan majlis kita dengan tenaga, dengan doa hak mula-mula sekali, dengan tenaga, dengan harta benda. Mudah-mudahan kita boleh bersama di dalam kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin.
Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.